Kita akan tengok. Saya cakap malam ni insyaAllah 4 hari lepas Peguam Muhyiddin dan Bersatu disiasat. Saya bawa secara umum. Saya bawa secara umum. Malam ni kita spesifik sikit. Kenapa? Walaupun dia dah macam berlalu, tapi kenapa benda itu kita katakan peristiwa ataupun benda tersebut sebenarnya satu skandal yang amat besar yang melanda negara bila kita menyentuh soal darurat, kita menyentuh soal COVID, kita menyentuh benda itu berkaitan sebenarnya. Kemudian kilang di Kedah dikatakan menyembunyikan beras. Sorok beras dekat Kedah tuan-tuan. Dekat kilang di Kedah, dia kata Kedah mana? Kedah Darul Ehsan. Kan, Kedah Darul Ehsan. Bukan kami, itu Kedah. Ada orang tulis tadi, itu pulang kepada Kedah lah, dia nak sorok, terpulang pada dia lah. Kan? Itu maki kerajaan beras tak cukup kan. Okey. Hutang negara meningkat hampir 100 bilion pada 2022 berbanding 2021 dan hutang negara sekarang pada masa itu mencecah 1.0 something bilion, 8 bilion. Now, saya bagi sedikit nanti info berkenaan kenapa Sing Dollar lebih kukuh berbanding dengan Malaysia dan apa benda yang kita boleh belajar daripada Sing Dollar dan kenapa saya kata apa yang Datuk Seri Anwar buat sekarang ini menghampiri walaupun tak hampir 100% bagaimana yang dibuat oleh Sing Dollar ataupun oleh negara Singapura, tetapi benda itu kita boleh belajar dan kita boleh replicate dan kenapa kita nak kena belajar macam mana kita nak kena letak apa orang kata mata wang di dalam satu basket. Tetapi ada benda yang kita buat yang Singapura buat yang kita tak buat. Dan berkemungkinan perkara ini boleh menyelamatkan mata wang negara kita in the long run. Dan kenapa sebelum ini tak dibuat benda tu is? Well, saya tak tahu. Itu kena tanya kerajaan sebelum ni lah. Kenapa dia tak fikir macam tu kan? Alright. Okay. Yang pertama sekali kita cerita tentang 1MDB. Hari ini apa orang kata ada soal balas berkenaan dengan 1MDB. Berkenaan dengan 1MDB. Soal balas berkenaan dengan 1MDB. Kejap. Oleh Peguam Najib. Dan penganalisa Bank Negara Malaysia pertahan laporan jejak wang. Baik, kita baca. Penganalisa Bank Negara Malaysia mempertahankan laporannya mengenai jejak wang yang melibatkan berbilion ringgit dana 1MDB yang didakwa akhirnya dimasukkan ke dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Semasa pemeriksaan balas di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi, saksi pendakwaan ke-47 Adam Arif Muhammad Roslan memberitahu Peguam Bela Tania Skiveti berhubung kesimpulannya bahawa 20 juta USD atau 60 juta ringgit dana 1MDB mengalir daripada Putera Faisal dalam converted comma Putera Faisal dari Arab Saudi ke akaun tertuduh pada 2011. Now, Skiveti bertanya, tanpa melihat akaun Bank Riyad Duli yang teramat mulia Putera Faizal dan Putera Saud untuk bulan Februari hingga Jun 2011, anda tidak boleh membuat kesimpulan dalam laporan jejak wang bahawa 20 juta USD kononnya diterima antara Februari 14 Jun dalam akaun M Islamic dikekalkan atas nama M Private Bank akaun 694 Najib boleh dikesan kepada bond 1 MTN Nota Jangkasanan Islam yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelaporan Terengganu iaitu sebelum menjadi 1MDB pada 2009. Adam kata, saya tidak setuju. Saya pertahankan laporan saya. Ia boleh dikesan. Terdahulu, sebab dia kata, macam mana kamu boleh buat kesimpulan bahawa duit itu tidak datang tanpa melihat akaun Riyad Duli yang maha mulia itu. Dia kata, kita tak boleh terus buat kesimpulan bahawa duit itu bukan datang daripada akaun Riyad. Dia kata, mungkin dia datang daripada akaun Putera Raja itu. Terdahulu semasa perunding hari ini, Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekorah, Ketua Guam Bela Muhammad Syafiq Abdullah telah menyoal balas Adam sama ada saksi itu melihat penyata Riyad Bank. Adam mengaku dia tidak melihat penyata bank itu. Apabila Syafiq meneruskan soalannya, Adam menjelaskan dia masih boleh membuat kesimpulan bahawa dana 1MDB berakhir dalam akaun Najib kerana dia mempunyai akses kepada salinan penyata bank Good Star Limited yang diperbadankan di Seychelles serta penyata akaun Bank Malaysia daripada Najib. Bermakna saksi menjelaskan dia dapat melukis carta jejak keuangan 1MDB tanpa memerlukan akses kepada akaun Riyad. Good Star didakwa dikaitkan dengan ahli perniagaan buruan Jolo yang didakwa oleh pendakwa raya bersekongkol dengan Najib. Pihak pendakwaan sebelum ini berhujah bahawa AT&T berbekalan di Seychelles itu telah menerima dana 700 juta USD daripada 1MDB. Memang tujuan disuntik dana itu ke dalam Petro Saudi International pada 2009. Adam hari ini berkata dia tak perlu melihat rekod bank Riyad kerana penyata bank Good Star menunjukkan sejumlah 24.5 juta USD telah dipindahkan daripada akaun Seychelles itu ke dalam akaun Riyad
dalam dua peringkat. Satu pada 8 Februari dan kedua pada 10 Jun 2011. 2011. Penganalisa BNM itu menyorot bahawa rekod Bank Najib menunjukkan tertuduh menerima 20 juta dalam dua bahagian, iaitu 24 Februari 2011. Yang pertama tadi 11 Februari 2011 ke akaun Riyad, kemudian Najib terima 24 Februari, dan yang kedua 10 Jun ke dalam akaun Riyad, tetapi Najib terima 14 Jun. So dia macam masuk akaun Riyad kemudian masuk akaun Najib. Berdasarkan jarak antara tarikh Goodstar menghantar dana ke akaun Riyad dan tarikh akaun Riyad Bank menghantar dana ke akaun M Private Bank Najib, serta kedekatan nilai dana yang dihantar ke dalam akaun Riyad Bank dan nilai dana yang dipindahkan ke akaun Private M adalah munasabah dipercayai bahawa akaun Riyad Bank telah digunakan sebagai akaun pass-through untuk memindahkan wang daripada Goodstar yang berasal daripada subjek 1MDB. Adam berkata, transaksi Putera Faizal didakwa berlaku semasa fasa pertama daripada fasa yang menyaksikan sejumlah 2.28 bilion mengalir dalam akaun Najib daripada 2011 sehingga 2014. Dia cerita dia macam ni. Dia akaun Riyad ni, so-called Putra Riyad ni, dia kata dia jadi akaun orang tengah. Dia akaun orang tengah. So dikatakan bahawa duit 1MDB, bukan dikatakan, duit MDB memang sah masuk ke dalam akaun di pulau Sicily ni. Sicily, whatever lah nama pulau tu kan. Di akaun bank offshore ni. Duit daripada akaun bank offshore ni kemudian dimasukkan ke dalam sebuah akaun bank Petro Saudi ni di Riyadh. Kemudian daripada itu, terus duit itu ditransfer ke dalam akaun Najib, private account dia. Nah, jumlah yang masuk itu dan tarikh itu tidak berapa jauh, dalam jarak yang dekat. Jadi dia kata, bila dia tak perlu tengok akaun tengah pun, betul ke akaun itu adalah duit daripada, tak perlu. Kerana transaksi itu sendiri menunjukkan bahawa ada transaksi masuk daripada akaun ini, sebab dia ada dua akaun. Akaun Sicily dia ada dan akaun M-Bank dia ada. Cuma dia tak ada dan dia tak lihat akaun daripada Riyadh. Jadi sebenarnya dia kata chain ataupun aliran itu berterusan, tak apa orang kata, tak putus. Sebab Najib claim bahawa dia dapat duit daripada Putera Raja, sedangkan Putera Raja tidak pernah mengatakan dia bagi duit pada Najib. Tak pernah, tak ada surat, tak ada dokumen mengatakan. Malah account company yang kita kata Petro Saudi tadi pun adalah company yang dipertikaikan. Itu dalam kisah yang lain nanti mungkin akan didedahkan lah. Tetapi sekarang ini yang berlaku dalam situasi yang ada dalam negara kita. So, the trial, saya kata trial untuk 1MDB bernilai 2.something bilion, 22.3 bilion ini masih lagi berterusan dan sedang berlangsung sekarang ini. Ni kes lain daripada SRC. SRC dikena 12 tahun penjara dan denda. Yang ini adalah 2.2 bilion. SRC lebih kurang berapa puluh juta macam itulah dia punya nilaian dia. Baik. Right, kita terus kepada defisit hutang negara. Dan kenapa benda ini nanti saya akan cerita penting berkaitan dengan kenapa Singapore dollar lebih kukuh berbanding dengan USD dengan RM. Malaysia alami defisit 99 bilion. Hutang negara meningkat kepada 1.08 trilion. Hutang persekutuan pada akhir 2020 dicatatkan sebanyak 1,079.591 bilion ataupun 1.08 trilion, meningkat sebanyak 100 bilion, hampir 100 bilion, 99.77 bilion atau 10% berbanding dengan 2021 iaitu 979 bilion. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Muhammad Razif berkata nisbah hutang persekutuan dicatatkan pada kadar 60.3%. Kalau kita tengok ini adalah jumlah dia. Hutang negara 2021 979.8 bilion, kemudian 2022 naik kepada 1.079 bilion. Kemudian kita ada komitmen kewangan 284, liability PFI Private Financial Initiative 34 bilion, pelbagai liability 0.15 bilion. Hutang jumlah terakhir kita pada 2022 adalah 1.399 bilion berbanding dengan 1.3 bilion pada hujung 2021. Katanya nisbah statutory hutang persekutuan yang membabitkan bil pembenaran Islamik terbitan pelaburan kerajaan adalah nisbah 57% berbanding dengan GDP. Nisbah ini adalah di bawah had statutory 65% kepada GDP. Okey. Jadi kalau kita tengok bahawa jumlah had ini telah jumlah hutang ini telah meningkat, dan kalau kita tengok kenapa perkara ini sangat signifikan sebenarnya dalam kita nak berbincang soal mata wang negara. Saya akan cerita tentang mata wang negara. Kenapa hutang negara ni antara perkara yang signifikan. Dan menjadi sebab kenapa kestabilan mata wang itu penting untuk nak melihat perkara ini. Now, even katakanlah Ketua Audit Negara kata
Ketua Audit Negara kata, keuangan negara stabil meskipun hutang meningkat. Ketua Audit Negara memberi gambaran peningkatan hutang negara bukanlah suatu boleh dibimbangkan. Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan bahawa hutang negara telah meningkat 10.2% dari 21 hingga 2022. Saya ingin menegaskan bahawa penyata keuangan adalah stabil, malah jauh lebih baik berbanding tahun lepas. Jadi, ya, hutang telah meningkat, tetapi pada masa yang sama, hasil dan prestasi keuangan kita juga meningkat. Dari sebab itu, kita beri pendapat tanpa teguran dengan perangan hal lain yang pangkatnya lebih tinggi berbanding 2 tahun lepas. Hutang tidak dapat dielakkan kerana kita memerlukan lebih banyak wang untuk program dan juga membolehkan kita menggunakan pinjaman dan pembayaran balik. Secara keseluruhan, ia lebih baik daripada tahun lepas dan stabil, katanya. Menurut laporan hutang negara meningkat daripada 900 bilion kepada 1 trilion. Kalau tuan-tuan nak faham 1 trilion tu macam mana, dia macam ni. 1 bilion ke 1 juta tu, umpama tuan-tuan ada RM1,000, 1 bilion tu RM1,000 lah. 1 juta tu RM1. Itu beza dia, maksud dia. Now, 1 bilion kepada 1 trilion, umpama dia, tuan-tuan ada 1 juta ringgit dan RM1,000. Itu beza dia. So, satu hutang negara kita adalah 1.5 trilion sekarang ini. Jelas sekali, pada penghujung 2022, kita tengok 1.4 trilion. So, naik 100 bilion selepas itu, sekarang ini menjadi 1.5 trilion. Bukan bilion lagi dah, trilion dah hutang kita. Now, kenapa perkara ini fundamental, tuan-tuan? Kenapa perkara ini fundamental? Dan yang saya nak hujahkan pada malam ini, tuan-tuan, minta maaf, yang ini dry sikit. Minta tuan-tuan sabar untuk lihat presentation saya. Kenapa mata wang USD itu adalah lebih baik daripada mata wang RM, Ringgit Malaysia? Bukan setakat Ringgit Malaysia, tetapi juga mata wang di serantau ASEAN adalah lebih baik USD, Singapore dollar berbanding mata wang di serantau negara-negara ASEAN di sekeliling. Kenapa? Apa yang kita boleh belajar daripada Singapore dollar? Alright. Ni tak ada kena-mengena gambar ni. Malaysia, masalah kewangan dan apa yang kita boleh belajar daripada Singapura. Suatu yang kita boleh kaji. Okay, ini saya berkaji secara umum saja. Now, secara fundamentalnya, kenapa Singapore Sing dollar lebih kukuh berbanding dengan RM, Malaysia ringgit? Ada 4 faktor. 4 faktor. Dia banyak tapi 4 faktor ni utama. Yang satu adalah pelaburan luar negara yang kukuh. Kan dia ada overseas investment dan juga internal investment yang kukuh. Saya nak cerita yang nombor satu ni, Singapore adalah negara di mana dia mempunyai hutang luar lebih daripada 1.7 trilion USD. Bukan RM, USD. Kita 1.5 trilion RM. Dia hutang luar negara 1.7 trilion USD. Tetapi, semua hutang itu adalah dalam bentuk kredit kerana dia adalah financial hub. Bermakna, negara luar letak duit di dalam financial institution di Singapore dan Singapore letakkan itu sebagai kredit. Maksudnya dia berhutang. Memang pun. Itu kredit. Jadi duit itu dia boleh invest dekat luar. And that's why dia strong. Sedangkan dan Singapore, kalau kita kira, dia dikira sebagai net debtors. Dia tak ada hutang sebenarnya. Sebab kan oleh antara perkara lain, oleh perkara itu. Okay. Itu kita tolak tepi. So, dia ada pelaburan luar negara yang kukuh dan pelabur yang masuk ke dalam negara yang kukuh. Antara sebabnya juga ialah dia ada open market. Singapura adalah negara yang buat open market dalam perniagaan dia. Dia ada infrastruktur yang kukuh. Dia ada polisi yang sangat telus. Ini antara perkara yang kita boleh belajar. Now, nombor 2, credit score yang baik berbanding Malaysia. Credit score, kalau kita tengok Finch Tech, Finch, kalau silap saya boleh Google lah. Singapore mempunyai credit rating AAA berbanding dengan Malaysia sekarang ini BBB+. Malaysia pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan pernah mencapai AA. Kita pernah mencapai kadar keuangan pada tahun 1995-96, kadar rating kita, skor rating kita, kalau tak silap saya pada waktu itu saya cek adalah AA kalau tak silap saya. Then we going down the drain. Kita semakin teruk dan akhirnya sekarang ini credit rating kita BB+. Nah, kenapa benda ni signifikan? Bila credit rating score itu semakin baik, daripada segi interest hutang, kita negara-negara ini berhutang. Bila kita berhutang, credit score kita teruk, bermakna interest yang akan dikenakan pada kita akan lebih tinggi berbanding dengan kalau credit rating kita baik. Itu secara fundamental. Kemudian foreign exchange reserve negara Singapura lebih tinggi berbanding Malaysia. Kalau kita compare dengan penduduk dia, kalau kita tengok Sing dollar punya foreign exchange reserve ada 115 bilion USD berbanding Malaysia hanya 111 bilion sahaja. Now, dia fluctuate dan paling tinggi Sing dollar pernah ada pada tahun 2022 foreign exchange reserve dia mencapai sehingga 500 bilion USD.
pada tahun 2022. Dan akhir sekali dia ada current account yang surplus berbanding dengan kita yang akan sentiasa defisit sepanjang masa. Sebab itu bila orang tanya, kenapa negara kita asyik defisit saja? Apa ya? Kenapa kita nak surpluskan? Ini antara sebab. Fundamental ini yang kita kena belajar dan kita kena mula perkukuhkan dalam negara kita. And that's why kenapa Anwar Ibrahim pergi ke luar negara, cari Elon Musk, cari Amazon, cari untuk dapatkan pelaburan. Kenapa kita nak kena kurangkan hutang kita? Sebab credit score kita kena baikkan. Kenapa kita kena tingkatkan foreign exchange reserve kita dan current account surplus? Baik. Now, apa signifikannya AAA rating ini? Kenapa dia jadi AAA rating? 5 faktor yang menyebabkan dia jadi AAA rating. Yang pertama adalah aset yang kukuh kerana tata kelola yang baik. Saya kata tadi Singapura mempunyai polisi keuangan yang telus. Dia ada polisi keuangan yang sangat telus. Kemudian, kedua, saya tak nak go detail tapi tuan-tuan boleh baca. Macroeconomic framework yang baik. Dia mempunyai framework yang baik daripada segi ketelusan, daripada segi keterbukaan mereka, daripada segi transparansi dalam buat bisnes. Singapura antara top 5 most transparent in the world dan nombor 1 daripada competitiveness. Di seluruh dunia, Singapura nombor 1 daripada segi buat bisnes. Kemudian business environment yang memikat pelabur sebenarnya. Kerangka perundangan yang kukuh, dia ada undang-undang yang memang strict dalam bab rasuah ini. Dan infrastruktur yang efisien. Bila dia buat kerja, dia efisien. Dan Singapura, lebih 50% penduduk dia adalah high skill labor. Yang ini kenapa Rafizi dok cakap, kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita boleh ekspor kita punya minda kita keluar. High skill labor ni, Singapura ada lebih 50% workforce dia adalah high skill labor. Now, masalah Malaysia, saya sebut tadi tentang public debt, kita ada public debt yang tinggi. Now, Singapura pun tinggi itu saya kata tadi. Public debt Singapura, dia ada foreign debt di mana 1.7 trilion USD dia disimpan dalam bentuk kredit. Dia adalah kredit, dia menyimpan financial, dia boleh laburkan balik. Even dia ada public debt yang tinggi, dia boleh compensatekan dengan itu. Kita, masalah, dan Singapura ada polisi kalau dia buat hutang dia tak boleh digunakan untuk bayar gaji, bayar infrastruktur pembangunan. Dia tak boleh. Dia ada polisi itu. Dia hanya untuk beberapa perkara. Tuan-tuan boleh Google sendiri apa benda yang dia buat. Antaranya, dia letak dalam EPF. Yang tu, dia manage hutang dia dengan baik. Sangat baik. Tetapi Malaysia, kita tak manage hutang kita dengan baik. Ini benda yang kita warisi. So, kita kena perbetulkan. Yang kedua, masalah Malaysia, political uncertainty, political instability. Yang ni saya sebut tadi. Bagaimana tak stabilnya politik kita menyebabkan kita ada masalah rating. Rating itu dia akan tengok. Sebab rating ni kenapa? Pelabur-pelabur dia nak tengok. Dia nak labur dalam satu negara. Dia tengok rating. Kalau tengok rating kita teruk. Atau dia nak bagi hutang. Dia akan tengok rating. Dan rating ini antara lain dia akan tengok political uncertainty. Sebab itu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas mengatakan kita kena dapat 2/3. Sebab untuk memastikan political uncertainty ini tidak berlaku at least dalam tempoh 2 penggal ini. Yang ketiga, pendapatan yang sederhana berbanding perbelanjaan operasi yang tinggi. Ini masalah kita juga. Kita punya pendapatan kita memang 300 bilion USD tetapi plus, tetapi itu tidak tinggi berbanding negara-negara serantau kita. Itu sederhana je, it's just normal. It's just average kita kata. Tetapi perbelanjaan operasi kita amat tinggi. Kalau kita tengok bajet, tonton tengok bajet Jumaat ini dibentangkan. Dan bajet-bajet sebelum ni pun kita tengok operational expenditure di dalam kita punya bajet mencapai 200 bilion lebih berbanding dengan pembangunan, expenditure untuk pembangunan kita yang only probably around 70 to 100 billion saja. Tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti. Dan yang keempat, bajet yang terhad untuk medium term consolidation measures. Itu saya kata tadi, disebabkan oleh perbelanjaan operasi kita yang tinggi menyebabkan bajet itu terhad sehingga hanya untuk medium consolidate. Kita nak buat bajet sampai ke medium term tu tak boleh. So bajet kita hanya untuk short term sahaja berbanding dengan negara Singapura. Now, punca utama ringgit lemah berbanding Singapura antara lain polisi keuangan yang digunakan oleh dua-dua pihak. Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. Jadi kalau kita tengok Singapura dengan Malaysia, Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. So, bila USD mengukuh, RM menjadi lemah. The only way, sebab apa? Okey, dia macam ni. Secara asas dia, saya nak cerita je lah. Ni tuan-tuan boleh tengok secara detail lepas ni. Dia macam ni. Bila inflasi menaik, kenapa mata wang USD mengukuh? Kita tengok yang tu dulu. Mata wang USD mengukuh apabila inflasi di US meningkat, so dia kena tingkatkan interest dia. Macam OPR lah.
overnight policy rate. Dia kena tingkatkan interest dia. Bila interest dia meningkat, maka pelabur luar nampak USD ni lebih menarik daripada negara-negara lain. So dia belilah mata wang USD. Sebab apa? Pulangan akan lebih. Jadi bila mata wang dia beli lebih, maka mata wang dia mengukuh. That is generally what happen in US right now. Now, di negara kita, macam mana, apa yang kita boleh buat? Salah satu kaedah, kita boleh naikkan OPR supaya pelabur yang beli USD tadi balik kepada negara kita dan belilah mata wang negara kita. Namun, kalau kita naikkan OPR nili-wili sesuka hati kita sebab nak pelabur itu naik, implikasi dia kepada rakyat. Kalau OPR naik sesuka hati, boleh kita naikkan, pelabur naik, mata wang kita mengukuh berbanding USD, tetapi OPR naik, hutang-hutang rakyat juga akan meningkat. So which one tuan-tuan nak? Which one tuan-tuan nak? So apa solution dia? Nah, berbanding dengan Singapore. Singapore buat macam mana? Now, Singapore ada satu polisi yang dinamakan Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate atau SNER. S$NEER. Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate. So dia buat macam mana? Apa yang Singapore buat ni macam ni. Apa yang Singapore lakukan? Tuan-tuan boleh baca ini, tapi saya summarizekan. Apa Singapore buat? Dia tidak bergantung kepada USD alone. Dia tidak bergantung kepada USD sahaja. So apa dia buat? Dia ambil mata wang negara-negara yang dia trade. Seperti China, Europe, Malaysia, Indonesia, India. Ialah negara-negara yang dia trade. Dia letak mata wang ni di dalam satu basket. Nah, apabila inflasi meningkat, apa yang dia buat? Dia ada satu monetary, dia ada satu dipanggil band. Dia ada band yang dia akan kira. So daripada calculation itu dia akan tengok kalau meningkat, maka policy maker dia akan beli atau jual mata wang tersebut. Jadi daripada situ dia boleh kekalkan mata wang. And for so many years Singapore punya mata wang berbanding USD dia tak lari jauh. That's why sekarang ini satu USD lebih kurang 1.4 Sing dollar. Now, that is how it goes dalam negara seperti Singapore. Now, Singapore boleh buat. Kenapa? Pertama, negara dia tak besar. That's why they can do it. Kenapa negara lain tak buat is? Satu, negara dia negara yang kecil. Kedua, about almost 6 million population saja. Kedua, dia buat open market. Dia open market. Maksudnya dia punya market dia memang very open. Yang ketiga, dia nak bagi tahu, kebergantungan dia rely banyak kepada import berbanding dengan export. Alright, itu yang satu. So dia letak pada basket. So dia tak bergantung pada USD alone. Dia letakkan pada basket-basket yang banyak. Maksudnya mata wang ini dia letak dalam satu basket. So daripada basket itu dia boleh bermain, dia boleh kalau sekiranya naik turun mata wang, so dia boleh beli, policy maker dia boleh beli. Now, jadi dan adjustment tersebut, adjustment kepada band sama dia naik atau turun, dia akan buat 2 kali setahun, iaitu pada bulan April dan pada bulan Oktober. So mata wang itu daripada China, Hong Kong, US, Malaysia, Euro, Indonesia dan sebagainya dia letak dalam satu paket. So kenapa dia boleh buat? Macam saya sebut tadi. Now, ni yang menarik. So kalau kita dah tak boleh rely kepada USD alone, kita tak boleh tingkatkan OPR kita nilai-nilai sesuka hati kita. Untuk nak menarik balik pelabur tadi, kita tingkat OPR, rakyat akan susah. So macam mana kita nak buat? Yang ini Anwar Ibrahim fikirkan. So akhirnya 2-3 hari ini tak ramai orang tahu. Okay. Ini Anwar Ibrahim buat. Malaysia pursuing de-dollarization trading in ringgit. Perdana Menteri. Saya nak cari dalam bahasa Malaysia. Tak ada. Ada kot, tapi yelah. Kerajaan melalui Bank Negara Malaysia sedang meneliti inisiatif untuk menggalakkan negara-negara trading ataupun berdagang di dalam local currencies ataupun mata wang tempatan, kata Anwar Ibrahim. This is in line with his view for Malaysia to reduce its reliance on the US dollar in trade and investment. Ini selari dengan pandangan Malaysia untuk mengurangkan kebergantungan kepada US dollar dalam perdagangan dan juga dalam pelaburan. Anwar berkata, Malaysia telah mengadakan beberapa negosiasi dengan China, Indonesia dan Thailand dan telah mula menggunakan local currency di dalam transaksi kepada 3 negara ini. Kita berjaya menggunakan local currency dengan Indonesia, Thailand dan China. Namun begitu, bukan semua negara sekarang ini terlibat di dalam komoditi dan juga perdagangan antarabangsa. Sebab itu, kita mencadangkan de-dollarization. Dia memberitahu Dewan Negara. Anwar menjawab soalan Awang Hashim daripada PN Pendang berkenaan bagaimana government untuk deal dengan ringgit decline against the US dollar.
Kemudian Perdana Menteri menegaskan bahawa nilai ringgit tidak ada kaitan dengan fundamental seperti keadaan perkembangan ekonomi, investment, falling inflation ataupun falling unemployment rates. Tetapi dia sebenarnya telah dia sebenarnya berkesan ialah influence ataupun dipengaruhi oleh United States Federal Reserve yang telah menaikkan interest rate. Itu saja. Sebab US dah naikkan Federal Reserve interest rate kerana inflasi meningkat di US. Now, in the effort to reduce Malaysia's reliance on US dollar, Anwar previously proposed for Asian countries to establish the region-on version of International Monetary Fund or IMF. Financial expert previously suggested having an Asian Monetary Fund would provide Asian countries with a better alternative during crisis. Itu antara cadangan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, which is something yang sepatutnya kita lihat sebab Singapore dah buat. I think kita boleh belajar a lot daripada Singapore, bagaimana Singapore put all the currency dalam basket, dan dalam basket ini dia orang twice every year, iaitu April dan Oktober, mereka akan adjust kedudukan mata wang melalui monetary MAS. Dia ada satu body dipanggil MAS di Singapore, di mana mereka akan monitor dan mereka akan adjust accordingly, dan menyebabkan Singapore antara negara daripada segi mata wang, trading, competitiveness yang terbaik di dunia. So these are the lessons yang kita boleh belajar daripada Singapore dan mungkin sesuatu yang kita boleh adapt. Nah, kenapa saya nak cerita benda ni, tuan-tuan? Kenapa saya nak cerita benda ni? Nah, bukan ramai orang boleh appreciate apa yang visi yang Anwar Ibrahim cuba buat. Bila kita bercakap soal reform, ramai yang kata tak ada reform. Sebab benda yang asas macam ni pun dia tak faham. Benda fundamental seperti ini pun dia orang tak faham. Bagaimana Anwar sekarang ini nak de-dollarize kan, daripada bergantung kepada USD kepada even looking at IMF, Asian Monetary Fund. Itu satu revolutionary, satu benda yang sangat revolutionary. Ini bukan idea baru. Tetapi siapa yang nak lead? That is the question. Every country dalam ASEAN country ni semua ada kepentingan, ada sovereignty, ada ego masing-masing. So dia kena ada satu leader yang berani nak lead. Dan Anwar Ibrahim sekarang ini is seen to be that leader. Sekarang ini dilihat sebagai pemimpin tersebut. Soalan dia, are we behind our Prime Minister or not? That is the question. Are we still nak kata, oh tak adalah Perdana Menteri kita tak buat apa-apa, Perdana Menteri kita tak buat apa-apa. Nah, kita nak cerita, hebat tak hebat Singapore ni, tuan-tuan? Hebat tak hebat Singapore? Even PAS pun bincang kerjasama 4 penjuru dengan Singapura. PAS bincang kerjasama 4 negerinya dengan Singapura. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Taulma memaklumkan pihaknya telah membincangkan kerjasama Singapura dan negeri-negeri di bawah PN. Dah ada pembincangan, tuan-tuan. Ni gambar dia. Jangan tak tahu. Sedangkan pada tahun 2019, apa PAS kata? Malaysia akan jadi Singapura kedua jika terus didominasi DAP, kata perwakilan PAS. Pada tahun 2019, dia kata Malaysia akan jadi Singapura kedua kalau didominasi oleh DAP. Seolah-olah memang teruklah Singapura ni. Tetapi pada tahun 2023, sekarang ini keempat negeri tengah nak bercakap dengan Singapura, tuan-tuan. Nak kerjasama dengan Singapura. Kenapa? Sebab mereka tahu secara fundamentalnya how strong Singapore is. Saya kata tadi, daripada segi Transparency Index, Singapore is top 5. Dari segi world global competitiveness, in doing business, Singapore is number 1. Even UK, US pun di belakang berbanding dengan negara-negara, berbanding dengan Singapura. So, we should learn from them. Kita jangan sombong. Tapi kesombongan kita ni, tuan-tuan, nak cerita lah. Anwar Ibrahim tak mampu, tak layak, kena letak jawatan. Sebab apa? Beras pun tak bayar settle. Kerajaan Sita kilang beras di Kedah, tuan-tuan. Sorok 180 tan metrik beras. Sebuah kilang beras di Kedah disita setelah disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik bernilai RM400,000 menerusi operasi beras putih tempatan yang dijalankan semalam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras putih tempatan di dalam kampit berjambo berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dalam kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kes
yang masih dalam siasatan. Tuan-tuan, ini yang kita berjaya tangkap. Kan Kedah bangga di antara negeri pengeluar beras terbesar. So, ini yang kita berjaya tangkap. So, Kedah sekarang ini, kita nak tanya. So, berkenaan dengan isu beras yang melanda negara kita, adakah negeri Kedah terlibat? Of course, negeri Kedah kata dia tak terlibat lah. Dia kata macam tu, sedemikian. Tetapi, fundamentally, kita kata, bagaimana negeri Kedah ni tak boleh nak memantau kilang-kilang di dalam negeri dia sendiri. Ini bukan dekat negeri Selangor, tuan-tuan. Ini bukan di dalam negeri Selangor Darul Naim. Ini di dalam negeri Kedah Darul Ihsan. Nanti ada orang kata, salah lah Is, mana ada Kedah Selangor Darul Naim. Korang faham tak faham? Kalau tak faham, aku tak faham lah. Kan? Kalau korang tahu, aku tak boleh kata apa lah. Sebab ada orang tulis, dia katakan, peduli apa? Itu negeri Kedah punya beras. Suka hati dia lah nak pergi sembunyi ke tak sembunyi. Yelah. Memanglah kan. Bila kena kat kau, suka hati dia lah. Tapi bila kena tak kena kat kau, ini adalah PMX patut letak jawatan. Tak, sekarang ni Sanusi kena letak jawatan lah. Kerana gagal nak memastikan bahawa beras di negeri dia tidak disorok. Macam, Sanusi letak jawatan. Berani tak berani? Kerana sekarang ni dia, Kedah ni antara penyebab beras sekarang ini menghadapi masalah di dalam negara kita. What say you? Membawa saya kepada cerita, kepada penyerbuan lawyer Muhyiddin dan juga Bersatu 4 hari lepas, kira-kira 4 hari lepas lah. Saya dah sebut benda ni, tapi saya sebut sekali lagi. Dan kenapa saya sebut sekali lagi? Sebab ada tambahan cerita saya nak bawa. Kita baca. SPRM serbu pejabat Muhyiddin cari maklumat berkaitan silap, ini cerita lain. Alamak. Yang ni. Itu menantu. Betul. Betul, silap. Betul lah berita tadi. Ini menantu dia. Pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Malaysia menyerbu beberapa pejabat peguam yang mewakili PN Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Serbuan itu dipercayai ada kaitan dengan siasatan dijalankan Suruhanjaya terbabit terhadap menantu Muhyiddin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang ketika ini masih berada di luar negara. Ya, ada serbuan mereka ambil dokumen berkaitan Muhammad Adlan, menantu Tan Sri, katanya. Semakan BH dengan pejabat peguam diserbu turut mengesahkan tindakan itu, namun firma berkenaan mendedahkan tujuan dan maklumat mengenai serbuan tersebut. Petugas sebuah firma guaman yang turut disebut enggan mengulas mengenai tindakan terbabit. Now, ada dua sebenarnya yang utama yang terlibat dalam serbuan itu. Pertama, berkaitan dengan menantu Muhyiddin Yassin tadi. Tetapi yang kedua, berkaitan dengan aset 1MDB yang dikatakan, bukan saya nak tuduh, dikatakan ada negosiasi di belakang. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya nak cerita. Pada tahun 2018, setelah kes 1MDB ni Najib ditangkap dan sebagainya, terdapat usaha untuk nak mengembalikan aset 1MDB. Kan? Dan akhirnya mereka mendapati golden sack antara syarikat syarikat audit ataupun syarikat international company yang terlibat di dalam skandal ini telah mengambil hampir 4 bilion USD, lebih kurang 16 bilion ringgit. Pada waktu itu ada wang disonglap dan sebagainya. So Nigel Ng antara yang terlibat, dan telah ditangkap serta seorang tu Mat Saleh tu. Okay. Now, akhirnya kerajaan tumbang 2021 negosiasi itu berterusan. Bila negosiasi itu berurusan dengan Golden Sack, seorang peguam dilantik dan peguam itu adalah peguam yang mewakili Bersatu dan juga yang mewakili Muhyiddin Yassin. Peguam itu dilantik dan dihantar untuk mengadakan negosiasi dengan Golden Sack. Namun begitu, dikatakan ada sejumlah wang telah dijanjikan oleh Golden Sack kepada peguam tersebut, berkemungkinan untuk bos dia, Muhyiddin Yassin, berkemungkinan, di mana terdapat rasuah dan salah guna kuasa berlaku di situ kerana sepatutnya Golden Sack kena bagi balik lebih kurang 4 bilion USD macam tu. So, ada negosiasi berlaku. Bagaimana? So, akhirnya, kerajaan tumbang.
MACC lawyer among several individuals probe over 1MDB asset recovery. The Malaysian Anti-Corruption Commission is investigating several individuals suspected of being involved in corruption and money laundering during the government efforts to recover assets related to 1MDB. According to an MACC source, one of the individuals is a lawyer alleged to have received a significant amount of money that is said to have been invested in an unlicensed investment company which had been imposed with action from Bank Negara Malaysia in 2021. Saya translatekan. Menurut SPRM, sumber SPRM, salah seorang individu itu adalah seorang peguam yang dikatakan telah menerima satu jumlah yang besar, wang jumlah yang besar yang dikatakan telah dilaburkan di dalam sebuah syarikat pelaburan yang tidak berlesen, yang mana telah pun mendapat satu action ataupun satu tindakan daripada Bank Negara Malaysia. Ini maksudnya. The source also said that the lawyer had been appointed. Peguam itu telah pun dilantik oleh 1MDB untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan aset 1MDB dengan sebuah syarikat asing, iaitu Golden Sachs. Dan menambah lagi bahawa pegawai SPRM telah pun ke pejabat peguam itu pada hari Jumaat yang lepas bagi mendapatkan dokumen-dokumen berkenaan. Okay. Dan MACC Tan Sri Azam Baki telah mengesahkan bahawa bahawa perkara itu disiasat sekarang ini di bawah Akta SPRM dan juga Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activity Act AMLA 2001. Dia panjang lagi lah. AMLA PCUAC. Lah panjang. MACC also denies that the president of... Okay, alright. Yang ini kita dah baca semalam. Okay. Ini yang saya kata dalam Facebook saya. Sakau di atas sakau, tuan-tuan. Kita cerita sakau di atas sakau. Okay. 1MDB ni dah kena sakau dah. Kita faham. Now, tuan-tuan ingat tak cerita P. Ramlee? Cerita P. Ramlee penyamun, bujang labuk dan 40 orang penyamun. Bujang labuk dan 40 penyamun. Apa nama cerita tu Alibaba Bujang Lapuk. Alibaba Bujang Lapuk. Okay. Now, cerita Alibaba Bujang Lapuk ni, kalau tuan-tuan ingat, si penyamun tu memang penyamun lah. Kan, dia penyamun. Dia pun sembunyikanlah duit, harta dia dalam sebuah gua. Gua tu, niat inseng, mata kacis, martilem. Kemudian dia buka. Kemudian dia lupa. Apa yang berlaku adalah, ada seorang nama dia Kasim Baba. Kasim Baba ni abang kepada Alibaba. Siapa yang tak tengok cerita ni lah. Alibaba ni terjumpalah harta tersebut. Dia ambil sedikit. Dia curi sedikit. Now, dia cerita pada Kasim Baba pasal gua tersebut. Kasim Baba ni tamak, tuan-tuan. Dia pergi dekat gua tersebut. Dia curi harta. Dia bawa lori. Dia curi harta penyamun tu. Harta penyamun dia rompak masuk dalam dia punya lori dia. Akhirnya semua dia curi kecuali lampu. Dia kata dia curi lampu tu. Dia kata nasib baik engkau panas. Kalau tidak dengan kau aku kebas. Dia kata. Kemudian ketua penyamun tu pun balik daripada dia punya misi ke apa. Dia balik, dia tengok. Sampai licin kau kebas. Penyamun sudah kena rompak dengan satu lagi penyamun, tuan-tuan. Kan P. Ramlee tu kata, sampai licin kau kebas. Ketua penyamun tu kata. This is senario begitulah, tuan-tuan. P. Ramlee dah sebut, penyamun sudah kena rompak dengan penyamun. Now, the thing is sekarang ni, yalah, I mean, this is unproven, but this is what allegedly dikatakan sedang berlaku, di mana di dalam transaksi tersebut, di dalam perkara tersebut, di mana seorang peguam dihantar untuk nak menyelesaikan pengambilan atau recovery aset yang untuk dia dikembalikan kepada negara daripada 1MDB. Tetapi apa yang berlaku adalah, this is the interesting part, terdapat negosiasi di antara Golden Sachs dan juga peguam tersebut, dikatakan, dan perkara ini menyebabkan sekejap. Perkara ini menyebabkan berlaku serbuan. Now, kenapa tiba-tiba berlaku serbuan sekarang? Kalau tuan-tuan perasan peristiwa ini, ex-banker Eng to help recover 1MDB asset linked to Goldman, Malaysian Minister. Sebab tiba-tiba Roger Eng ni bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan Malaysia.
Okay. 5 hari yang lalu, lebih kurang 5 hari yang lalu, Roger Ng mengatakan beliau bersedia untuk kembali ke Malaysia. Untuk bekerjasama, bukan ke Malaysia, untuk bekerjasama, ialah kembali Malaysia, untuk bekerjasama dengan kerajaan negara rakyat, negara Malaysia, untuk bekerjasama dengan Malaysia berkenaan dengan aset 1MDB. Now, signifikan benda ni, dia berkemungkinan akan jadi saksi utama. Former Golden Man banker Roger Ng to be returned to Malaysia in 1MDB case. New York former Golden Sachs banker Roger Ng facing 10 years in prison after being convicted in New York of helping loot billions of dollars from 1MDB will be returned to Malaysia where he faces related charges. Chief US District Judge Magro Bordi in Brooklyn on Thursday ordered Ng surrender to the US Marshal Services by Friday so he could be turned over to Malaysian law enforcement who could transport him to their country. That is why perkara ini yang menggerunkan antara lain Muhyiddin Yassin. Kalau tuan-tuan perasan 2-3 hari lepas, Muhyiddin gelabah tuan-tuan. Saya cakap dalam apa orang kata? Dalam live saya. Okay. Right. Sekejap Alright, tak apa. Beberapa hari lepas, Muhyiddin Yassin kata, tangkapan terhadap peguam saya adalah satu perkara yang zalim yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Ini adalah satu perbuatan yang zalim. Kenapa dia tangkap peguam saya? Kenapa dia tangkap dia macam ni tuan-tuan? Peguam itu, walaupun itu peguam bersatu dan peguam dia, tetapi dia ditangkap atas isu 1MDB. Asset recovery 1MDB. Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba gelabah? Itu poin saya. Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Kalau itu berkaitan dengan 1MDB, kalau tak ada kena mengenai dia, buat apa dia nak gelabah? Hilang. Tiba-tiba dia kata Anwar kejam, Anwar ni, Anwar itu. Dan itu berlaku 4 hari lepas. 5 days ago, Roger Ng dikatakan akan dikembalikan di Malaysia. Tuan-tuan, jangan terkejut. Kita bukannya Roger Ng kat sana tu, dia tak buat apa-apa. Kan? Roger Ng dekat US tu kena tangkap tu, kita tak buat apa. Kita akan hantar. Kita hantar pegawai penyiasat kita di sana. Tanya dia soalan-soalan. Dan dalam soalan-soalan tersebut, tidak mustahil dia dedahkan sesuatu transaksi yang berkemungkinan ada berkaitan dengan Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Mahathir, peguam Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Berkemungkinan. So these are episodes yang kita akan rungkaikan insya-Allah. Tuan-tuan kena sabar dan saya akan bawa episod-episod ini, cerita-cerita ini untuk kita rungkaikan dalam live kita yang seterusnya. Itu yang live saya menariknya, kita tengok daripada segi fakta, kita tengok daripada segi skandal, kita tengok daripada segi ekonomi, daripada segi undang-undang, kita juga tengok daripada segi series of episode. Sebab itu live saya ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut, dia macam series episode. So cerita ni tak habis. Muhyiddin Yassin dia boleh kata dia dah bebas daripada DAA 4 kes dia. Kan? Tapi sebenarnya tak kena lagi, tak habis lagi tu, ada rayuan. Tapi dia ada 3 kes lagi, pengumpulan wang haram. Ada 3 kes lagi, itu pun dia nak buang DNAA itu, tapi yang tu masih dalam kes. Kita belum cerita lagi pasal isu berkenaan dengan menantu dia. Kita belum cerita lagi isu pasal peguam dia. Kita belum cerita lagi isu pasal 1MDB ini tuan-tuan. Aset 1MDB bernilai lebih 16 bilion ringgit. Golden Sachs patutnya kena kembalikan, tetapi dikatakan ada negosiasi. Mungkin peguam dia tak bersalah lah, peguam dia jadi orang tengah. Soalan dia siapa? Takkan peguam dia berani-berani ambil tindakan, melainkan dapat arahan daripada orang tertinggi. Dan kita ingat, ini adalah berlaku pada tahun 2020, tahun 2021. Arahan itu berlaku pada tahun 2020, 2021.
berlaku pada 2021. Okay. Menarik kan? Baik, terima kasih 10-11 ribu menonton kita pada malam ini. Sekian saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.